الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sidang Jumaat rahimakumullah, marilah kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata mengerjakan apa yang disuruhnya dan jauhkan segala larangannya. Moga-moga termasuklah kita golongan orang yang muttaqin yang disediakan oleh Allah balasannya syurga insya-Allah. Munasabah dengan hari ini setengah takwin guna 1 Syaban, setengah takwin akhir bulan Rajab. Walau bagaimanapun apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pada awal Rajab baru ni, Nabi berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa seperti mana apa yang Rasulullah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Wahai Tuhan kami, berkatlah kami pada bulan Rajab dan berkat pula kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Ini 3 bulan yang termasuk fadilah dan kelebihan yang sangat banyak. Karena Rajab merupakan gerbang dan pintu untuk masuk kepada bulan mulai Ramadan. Karena Rajab baru ni termasuk dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan dinamakan Syahrul Muharram. Maka bulan Rajab yang baru saja lepas kemarin ini adalah peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berlaku kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Yang mana kita terkenal dengan berlakunya Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini adalah jemputan dan panggilan Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berjumpa dengannya. Adapun bulan Syaban adalah bulan yang akan lapor dan hantar buku amalan tahun ni daripada seorang hamba Allah kepada Allah. Itu bulan Syaban. Kita dah ada bulan Syaban mula di hari ini adalah pintu gerbang kepada bulan Ramadan, dan bulan ni lah malaikat bawa naik hak tahun ni daripada amalan kita setahun diserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tahun ni. Maka insya-Allah buku amalan yang dihantarkan oleh malaikat kepada Allah moga-moga penuh dengan amalan taat dan moga-moga amalan yang baik yang boleh memberatkan kita timbangan di akhirat nanti insya-Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk hasilkan buah. Karena apa yang disebutkan oleh ulama as-salafus salih, bulan Rajab, bulan Nane, bulan Syaban ni bulan untuk nak siram belah, berbaja jiru. Lepas tu bulan Ramadan lah kita dapat hasil buahnya.
Ini penting. Oleh itu, hari ini marilah kita mengingati, mengulang kaji semula gapokah hikmah yang Allah panggilkan Nabi kita atau menjemputkan Nabi kita berjumpa dengannya di Sidratul Muntaha. Karena berlaku Isra adalah jelas apa yang disebut oleh Allah dalam suratul Isra. Adapun Mi'raj yang disebut oleh Allah dalam suratul Najm. Jadi berlaku satu malam dengan dua perkara istimewa dan mukjizat Nabi SAW. Setelah mana apa yang disebutkan oleh ahli sejarah, ahli Makkah, golongan Quraisy Makkah tidak terima dakwah Rasulullah SAW. Dengan inilah kebetulan pula tahun yang diwafatkan oleh Allah akan Siti Khadijah dan Abu Talib, dinamakan Amul Hazn, tahun yang sangat duka cita kepada Nabi SAW. Maka dengan sebab inilah harapan Rasulullah bila ahli Makkah tak saya nak terima dakwah Rasulullah, bahkan mereka merancang untuk menghalau dan mengusirkan Nabi daripada Mekah. Lebih-lebih lagi merancang untuk membunuhkan Rasulullah SAW. Maka cita-cita Nabi supaya dia berhijrah negara jiran daripada Mekah ke Taif. Karena Taif ada juga keluarga Nabi, keturunan daripada Bani Saqif. Harapan Rasulullah kepada golongan Bani Saqif lah yang akan membela dan akan menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenyataannya bila Rasulullah sabar kepada Taif, didapati pada mulanya ahli Taif berimpun untuk dengar apa yang diceritakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya mereka tidak menerima, bahkan mereka memaki, menghina, menyuruh kanak-kanak menghalau Rasulullah dengan lontaran batu terhadap Nabi SAW. Hingga Nabi tidak berputus asa. Nabi undur daripada Taif. Nabi berhenti dalam satu kebun taman serta hingga Nabi berdarah putih, darah tumit dia untuk membersihkan darah. Di situlah mereka yang jaga bukit, dia tanya, "Ya Muhammad, apakah kamu izinkan kepada aku, karena aku adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak minta izin kepada engkau wahai Muhammad supaya nak ambil bukit yang ada di Taif, rumah di atas keturunan daripada Bani Saqif yang ada di Taif." Itu minta izin daripada Rasulullah oleh malaikat ada jaga bukit. Apakah Nabi jawab? Nabi jawab, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, hidayahlah kaum aku yang ada di Taif ini, karena mereka sebenarnya tidak faham. Dan Nabi berdoa dengan, "Allahumma ashku ala dha'fi quwwati." Ya Allah, saya mengadu kepada engkau ya Allah di atas kelemahan diri saya, yang saya menyampaikan dakwah Islam kepada Bani Saqif yang ada di Taif, mereka tidak terima. Bahkan mereka menyakiti kepada Rasulullah dan mereka menghalau, menghina, mencaci Nabi SAW. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepada aku dan tidak marah pada aku dan tidak benci pada aku, walau manusia yang semua di dunia ini benci dan marah pada aku, la ubali alaiha, aku tidak peduli di atas apa yang mereka buat. Aku tidak heran, asalkan Allah tidak marah, tidak benci dan tidak murka kepada aku akan terus tugas aku, yaitu menyampaikan Islam kepada manusia."
Dengan inilah kenyataan rekasnya, ahli Taif tidak menerima, ahli Mekah tidak menerimakan dakwah Rasulullah. Maka disitulah Allah panggil, ya Muhammad, terus saja kamu naik ke langit menjumpai aku. Aku akan hadiahkan kepada kamu beberapa perkara. Jadi jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahli Mekah tidak mau menerima, ahli Taif tidak menerima, tapi di langit Allah menunggu menerima, dan segala malaikat 7 sel lapis langit duk menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang kenyataannya hidup kita manusia di atas muka bumi. Pentingnya kita kerja agama, kerja Islam, kerja untuk menyebarkan dakwah kepada manusia supaya manusia beriman kepada Allah. Walaupun manusia tidak terima, di Mekah mereka tidak mau menerima, di Taif juga tidak mau menerima. Akhirnya di langit saja adalah menunggukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menunjuk keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana rasul, tidak ada mana-mana nabi, tidak ada mana-mana hamba Allah yang menjadi wakil manusia di atas permukaan bumi kepada ahli langit. Dan apa yang berlaku kepada Nabi, yaitu Isra', perjalanan malam daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Masjidil Aqsa. Mula daripada lepas Isya' pergi sampai Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis itulah naik langit pertama sampai kepada langit yang ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan Mi'raj. Dalam satu malam berlaku dua perkara yang penting, Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj inilah mengikut pandangan akal manusia tidak boleh nak menerima. Tak ada akal manusia boleh menerima tentang apa yang berlaku tentang Isra' dan Mi'raj. Kerana biasanya daripada Mekah ke Madinah, Mekah kepada Baitul Maqdis bulan perjalanan, 2 bulan kena pergi klik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis naik kepada langit, terus kepada Sidratul Muntaha dengan tak sabar satu malam. Ini adalah menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, ayuhai kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita syukur kepada Allah di atas kemuliaan Nabi Muhammad. Kita berimanlah kepadanya, dan kita kasih dan cintalah kepadanya, dan kita menolonglah di atas kerja agama sebagai menyambung kerja-kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhai sidang Jumaat rahimakumullah, dengan berlaku Isra' dan Mi'raj inilah menunjuk kata orang Islam nak terima agama, nak terima Islam, bukanlah pasti kena terima dengan akal. Hal Isra' Mi'raj kalau nak mikir dengan akal fikiran tidak boleh menerima. Hanya kita terima kerana Allah firman dalam surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kerana Isra' dan Mi'raj ini Allah memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang memperjalankan Nabi Muhammad sebagai hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Allah bawa jalan, bukan dengan Nabi sendiri. Allah asra, bawa berjalan Nabi. Ini yang menunjukkan bahawa jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah bila kita dengar hikmah dan sejarah tentang Isra' dan Mi'raj,
hendaklah kita beriman apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, dan kita berimanlah dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun akal manusia, akal sebagai hamba Allah tidak boleh nak menerima, tapi bila datangnya nas daripada Al-Quran, nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita wajib menerimanya. Tidak boleh kita bertelingkah lagi. Ini kata-kata ulama, ini kata-kata manusia, ini kata-kata Allah dan Rasul. Kita pasti menerimakan kata-kata Allah dan Rasul. Itulah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu fikum amrayni, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lam tadillu bihi abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggal kepada kamu hanya dua perkara. Siapa yang memegangkan di atas dua perkara ini, lam tadillu bihi abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini adalah sebagai pusaka peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Siapa yang memegangkan Al-Quran, memegangkan sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan sesat sampai ke bila-bila. Oleh itu, marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan beramal dengannya. Moga-moga kita akan bertuah dan reda oleh Allah untuk menerima syurga di akhirat. Lebih lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, adalah sedikit kecil. Bilangan yang sedikit saja orang yang memegangkan sunnah Rasulullah. Sedangkan jumlah ramai, jumlah besar, jumlah bilangan yang tidak menerima sunnah adalah bilangan yang banyak. Oleh itu Nabi sebut, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pada permulaannya adalah gharib, seperti mana barang dagangan daripada luar negeri pada dalam negeri. Gharib sedikit. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali Islam pula sebagai perkara yang gharib. Sedikit golongan manusia yang menerimakan sunnah. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah. Satu tafsir tuba ialah pokok kayu yang ada dari syurga, lil ghuraba, bagi orang-orang yang gharib. Allahumma ja'alna minhum. Oleh itu ayuhai sidang Jumaat rahimakumullah, di hari ini sudah tentu apa yang berlaku di dunia di hari ini adalah manusia yang menentang, manusia yang menolak dan tidak mahu menerimakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah, golongan yang sangat sedikit saja golongan orang yang menerimakan sunnah Rasulullah. Siapa yang menerimakan sunnah Rasulullah, maka itulah orang yang berbahagia, yang akan dapat minum sungai Kausar di akhirat dan boleh dapat menerimakan syurga Allah di akhirat nanti. Oleh itu, ringkasnya daripada apa yang khutbah kita pada hari ini, hendaklah kita umat Islam mengerti hidup kita di dunia ini adalah banyak ujian-ujian. Sebagaimana ujian Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa mereka berada di Mekah. Ujian Rasulullah berada di Taif cukup. Karena apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah halangan dan masalah yang besar dalam hidup kamu sebagai pendakwah, sebagai seorang Rasul? Nabi sebut kata adalah qadiyah masalah Taif. Masalah Taif lah satu masalah yang sangat duka cita oleh Rasulullah. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah daripada ahli Taif yang tidak menerima dakwah Nabi, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Allah membalas di atas sabarnya Rasulullah dan redanya Rasulullah di atas ujian, dipanggil oleh Allah naik ke langit menjumpai dengannya. Inilah balasan
bagi seseorang yang bertemu dengan ujian-ujian Allah hanyalah sabar dan redha. Bila seorang itu sabar dengan ujian Allah dan redha dengan qada Tuhan, maka itulah balasan Tuhan yang akan mencapai puncak di dunia lebih lagi di akhirat insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين والمستعمرين الظالمين بالمسلمين. اللهم أعنا على الموت وقربته وعلى القبر وقمته وعلى الصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن قريتنا وعن بلادنا المسلمين عامة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.